Okay, welcome back to my blog. Nama saya Cikgu Ambali. Kepada siapa yang belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang. Kepada siapa yang belum like lagi, sila like sekarang. Kepada siapa yang belum komen, sila komen nama penuh kamu sekarang. Okay, untuk hari ini adalah DMC 4044 Final Project 2. Okay, untuk hari ini sebenarnya saya nak carry out kepada chapter 4 kamu Mandangkan kamu dah siap chapter 1, 2, 3. So untuk week number 3 kita akan buat fokus kepada bab 4 ataupun chapter 4. Kalau dalam chapter 4 ni dia punya tajuk adalah analisa kajian daripada kajian yang telah kamu lakukan tu, daripada projek yang kamu dah siap tu, kita akan buat satu analisa dalam bentuk survey ataupun dalam bentuk pengiraan, calculation ataupun dalam bentuk data yang boleh represent apa benda hasil dapatan daripada kajian kamu tu. Sedangkan projek kamu tu belum buat lagi. Jadi untuk hari ni kita akan cuma bincangkan macam mana cara nak buat frame ataupun dia punya rangka dalam chapter 4 Okey. Saya akan tunjukkan contoh-contoh chapter 4 yang biasa dilakukan oleh pelajar-pelajar projek tahun akhir lah. Okey. Kat sini kita akan tunjuk contohnya. Kita masuk dalam Microsoft Word. Kamu punya buku log, sebenarnya kamu akan dapat satu buku log yang spesifik, khas. Okey, saya tunjukkan satu contoh buku log. Okey, ini adalah buku garis panduan garis panduan bagi projek tahun akhir PTA. Okey, biasanya kita akan bagi pada PTA 2. So dalam buku ni kamu akan nampak macam mana cara nak buat mengikut penulisan format yang telah ditetapkan Okey, dalam buku panduan ni juga ada beberapa kriteria yang akan dinilai Contohnya macam kamu membuat projek literature tu macam mana, kamu akan dapat markah dia macam mana. Okey, dari segi carta alih, dia ada macam-macam pelbagai carta alih. Kat sini pun kamu akan nampak Okey, dia punya carta alih pun macam ni. Kamu punya yang terlalu simple sangat. Tapi tak apa, saya masih terima lagi carta alih tu. Dari segi penulisan, contohnya macam dia punya format, jarak semua tu telah ditetapkan Okey, ini adalah contoh dia punya jarak yang ditetapkan, berapa cm semua tu. Okey, dalam buku ni juga akan diterangkan macam mana cara penulisan dia punya dia punya rujukan. Okey. Tengok, ini adalah contoh rujukan mengikut format Kita ada macam-macam jenis rujukan, contohnya seperti buku, artikel majalah, laporan, kaset audio. Kaset audio ni jarang thesis. Itu semua adalah cara-cara penulisan. Kamu boleh cek melalui buku ni. Okey, bila kamu nak dapat buku-buku ni semua, buku garis panduan ni? Okey, apabila kamu datang ke college nanti, saya akan bagikan setiap pelajar seorang satu buku garis panduan ni. Okey, kamu jangan risau. Ini adalah contoh buku garis panduan. Okey, ini pula adalah contoh buku log. Okey. Ini adalah buku log yang proper So nanti bila kamu datang, kamu kena isi semua maklumat ni Tapi jangan risau, nanti saya akan guide. Sebenarnya kamu dah siap dah pada bahagian hadapan kertas kerja semua ni, cuma nak salin balik saja. Okey. Dalam buku log ni, kita ada 14 minggu dalam sesi pertama yang PTA 1, 14 minggu. Dan sesi kedua adalah 14 minggu. So total semuanya adalah 28 minggu So dalam 28 minggu ni tulis dalam buku log. Seperti yang saya cakap sebelum tadi, sebenarnya cara kaedah untuk menganalisa kamu punya dapatan kajian tu boleh terbagi pada dua.
Satu yang biasa paling ramai orang buat adalah melalui kaedah survey ataupun melalui kaedah kaji selidik. Dia tanya kat orang ni, dia bagi dekat satu form. Okey, sila jawab. Orang tu pun isi dan dia akan buat satu analisa dalam bentuk graf ataupun dalam bentuk spider web ataupun dalam bentuk carta bar. Okey, analisa yang jenis yang kedua pula adalah jenis daripada hasil dapatan daripada projek dia, dia akan ambil satu bacaan. Sama ada melalui, contohnya adalah seperti bacaan halaju udara, contohnya seperti bacaan berapa dia punya suhu. Okey, yang tu saya akan tunjukkan satu contoh. Okey, dalam Microsoft Word ni, saya menunjukkan satu contoh kaedah survey. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan lakaran-lakaran yang telah kamu lakukan sebenarnya yang sebelum-sebelum ni. Kamu perlu buat satu lukisan kejuruteraan ataupun lukisan AutoCAD Okey, kat dalam Microsoft Word ni kamu nampak lukisan AutoCAD ni dalam bentuk 3 dimension ataupun 3D. Okey, lukisan ni adalah wajib bagi setiap pelajar buat. Kalau kamu tak tahu macam mana nak lukis, sila tanya kawan-kawan kamu daripada bengkel lain. Contohnya especially bengkel pemesanan industri, diorang sangat arif tentang lukisan kejuruteraan ni. Okey. Dalam lukisan ni saya nak satu lukisan dalam bentuk isometrik Okey, dalam bentuk satu 3D. Dan satu lagi dalam bentuk pandangan hadapan, pandangan depan, tepi dan belakang. Tepi dan atas. Okey. 3 pandangan ni pun saya nak dalam bentuk AutoCAD ataupun lukisan kejuruteraan. Okey, yang ni adalah langkah-langkah hasil kerja projek. Okey, seperti yang telah kamu siapkan pada PTA 1, chapter 1 to 3. Okey, langkah-langkah ni sepatutnya kamu dah siap Kamu tinggal masukkan gambar. Okey, gambar ni bila kamu dah datang sini, kamu start projek, masa tu kamu start ambil gambar lah. So, ini adalah contoh-contoh yang telah senior kamu buat Okey, contohnya dia membuat ukuran. Okey, dia ambil gambar ukuran, dia tengah buat ukuran. Dia membuat pemotongan kepingan zinc. Okey, dia ambil gambar pemotongan zinc. Okey, lepas tu dia membuat lipatan ataupun bengkokkan pada zinc. Okey, dia ambil gambar dengan mesin lipat. Okey. Seterusnya dia membuat kerja pemotongan zinc. Okey, dia ambil gambar. Dan sehinggalah akhir sekali pemasangan salur udara dah siap. Okey, ini adalah contoh projek yang telah siap. Dia siap gantung dia punya salur udara bersama dengan damper. Okey, seperti yang telah saya cakap pada awal tadi. Okey, pada chapter 4, kamu perlu menunjukkan hasil kerja kamu. Gambar, gambar sebenar. Bukan gambar AutoCAD lagi dah. Tapi gambar sebenar kamu. Okey, tunjukkan pada hasil dapatan kajian. 4.1. Okay, ingat 4.1 adalah dapatan kajian. Kamu perlu tunjukkan gambar sebenar projek kamu bersama dengan huraian dia. Okey, seterusnya adalah 4.2. Kaedah menganalisa projek. Kaedah penganalisa projek ni, okey, seperti yang saya cakapkan sebelum ni, dia terbagi kepada 2. Bagi yang senior kamu ni, dia telah membuat kaedah melalui kajian survey. Okey, sama ada kajian survey ni betul ataupun salah. Okey, kita tengok dia punya graf. Okey, kat sini dia telah present dia punya graf dalam bentuk carta bar. Okey, dia tengok berapa respon sebanyak, total semua adalah 17 respon. Okey, lepas tu dari segi bangsa sebenarnya tak penting ni. Okey, ini adalah borang soal kaji selidik dia. Okey, setiap soalan yang telah kamu bagi soal selidik tu, kamu wajib masukkan dalam kamu punya chapter 4. Okey, itu adalah bentuk-bentuk soalan yang kamu berikan kepada orang ramai ataupun orang yang spesifik yang telah membantu kamu untuk dapatkan hasil dapatan kajian kamu. Okey.
Dan di akhir analisa tu kamu perlu buat satu kesimpulan Okey, dekat sini dia buat dalam bentuk spider web. So dia boleh nampak dia punya projek tu lebih more kepada keselesaan ataupun hasil dia. Okey, daripada keputusan analisa keseluruhan tu barulah kamu buat kesimpulan bagi analisa tersebut. 4.6. Okey, itu adalah contoh analisa berbentuk kaji selidik Okey, kita tengok pula analisa berbentuk data. Okey. Yang ni adalah analisa yang berbentuk data Okey. Contohnya pelajar senior kamu ni dia telah membuat satu projek iaitu dia punya salur udara juga. Okey, tak kisahlah salur udara ke, aircon ke. Dia mengambil bacaan, tekanan bacaan, suhu keluar bacaan, suhu masuk. Lepas tu hal laju, keluar hal laju, pemeluap. Okey, kat situ semua dia akan dapat data tersebut dan dia akan masukkan pada carta dia punya psychometric chart. Okey, kat sini dia buat satu line. Okey, dia akan dapatkan nilai haba pendam. Okey, dia buat kajian tidak melalui dia punya analisa tidak membuat kajian survey tetapi dia membuat analisa dalam bentuk data. Okey, yang ni pun antara yang bagus juga Dia membuat analisa dalam bentuk data. Okey, dia dapat nilai haba pendam, dia dapat nilai haba deria, dia dapat nilai jumlah keseluruhan haba ataupun tenaga dan akhir sekali dia dapat faktor haba deria. Okey, 0.52. Okey. Daripada nilai-nilai tersebut dia perlu membuat satu kesimpulan kesimpulan analisa. Dekat yang kesimpulan analisa ni dia menunjuk apa yang kamu buat sebenarnya ni. Betul ke? Sama ada projek kamu ni berjalan ataupun tidak. Okey, itu adalah contoh-contoh hasil daripada analisa. Pembelajaran untuk hari ini. Walau bagaimanapun, saya nak remind lagi sekali saya nak bertanya kepada pelajar yang bernama Haris. Haris. Saya nak tanya, ada berapa jenis analisa yang boleh kita buat Okey, saya nak pelajar yang bernama Haris ni tolong tulis nama penuh kamu pada bahagian komen bawah ni berserta dengan jawapan dia sekali Okey, setakat itu saja pembelajaran pada hari ini. Kita jumpa lagi pada week number 4 Okey, goodbye.